Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Hakmal Alif bin Cik Wasir bersama dengan sahabat saya Siti Nur Najihah binti Raslan akan membentangkan kerja kursus tugasan kedua bagi subjek PKES 3013 iaitu pendidikan seksualiti yang bertajuk isu penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks rambat. Jadi pensyarah bagi subjek ini ialah Puan Nur Azizah binti. Okay, jadi kita pergi terlebih dahulu kepada pengenalan. Okay, penyakit seks disebabkan oleh beberapa organisma. Penyakit berjangkit seks merupakan masalah sosial dan perubatan di seluruh dunia. Jadi penyakit berjangkit seks ini merupakan satu masalah sosial yang melibatkan seluruh dunia, bukan sahaja di negara kita Malaysia. Dan penyakit seks juga merupakan masalah kesihatan sejak zaman dahulu. Hal ini kita dapat buktikan ataupun dapat dijelaskan apabila penyakit seks ini telah dinyatakan dalam kitab oleh Hippocrates pada 460 tahun sebelum Masihi. Jadi jelaslah bahawa di sini penyakit seks ini telah lama wujud dalam masyarakat di dunia ini. Okey. Jadi antara penyakit-penyakit berjangkit yang disebabkan oleh seks yang dipaparkan seperti dalam rajah HIV ataupun AIDS, urethritis, molluscum contagiosum, condylomata acuminata, scabies, pendiculosis, vaginitis, herpes, syphilis dan juga gonorrhea. Jadi pada hari ini kita akan melihat secara terperinci berkaitan dengan apa sebab-sebab yang menyebabkan penyakit-penyakit ini, apa faktor yang menyebabkan penyakit ini, apa kesan daripada penyakit-penyakit ini. Jadi kita akan lihat pada paparan-paparan seterusnya. Kita pergi terlebih dahulu kepada jenis dan definisi bagi setiap penyakit-penyakit bawaan seks ramban ini. Yang pertamanya HIV ataupun AIDS. Ia merupakan sejenis penyakit yang kronik yang disebabkan oleh jangkitan kuman HIV yang merupakan sejenis virus. Okay, jadi HIV ataupun AIDS ini diperoleh daripada jangkitan kuman yang merupakan untuk HIV ini juga setakat pada sampai kepada hari ini masih tiada ubat ataupun vaksin yang dapat menghalang pencegahan apabila seorang itu dijangkiti oleh HIV ataupun AIDS. Yang keduanya gonorrhea, ia merupakan sejenis penyakit kelamin yang berjangkit melalui hubungan kelamin. Okay. Yang ketiganya syphilis, merupakan penyakit kelamin STD yang berjangkit. Dan keempatnya herpes. Herpes simplex adalah sejenis virus yang terbahagi kepada dua jenis, iaitu herpes simplex virus jenis A, iaitu kita sebutkan sebagai HSV1, dan juga herpes simplex virus jenis 2 yang kita sebutkan sebagai HSV2. Dan yang kelima, vaginitis yang merupakan sejenis penyakit kelamin yang menyebabkan faraj dan cervix menjadi gatal. Okey. Seterusnya definisinya, pediculosis merupakan sejenis penyakit yang berpunca daripada kutu pubis. Scabies dikenali sebagai kudis buta atau keadaan kulit berjangkit yang disebabkan oleh hama kecil. Seterusnya Condylomata acuminata yang merupakan sejenis penyakit kelamin yang juga dikenali sebagai genital wart. Molluscum contagiosum merupakan jangkitan virus pada kulit, selalunya melibatkan genital, peha, abdomen dan bahagian lain yang berdekatan. Dan yang terakhirnya urethritis yang merupakan keradangan saluran kencing. Okey. Jadi ini merupakan antara jenis ataupun definisi bagi setiap daripada penyakit-penyakit bawaan seks. Seterusnya penyebab ataupun kategori-kategori setiap penyakit itu sama ada ia berada di bawah virus, bakteria, parasit dan juga kulit. Dia dapat dilihat di sini. Contagiosium, AIDS, Condylomata acuminata merupakan penyakit yang berada di bawah kategori yang dijangkiti oleh virus.
Gonorrhea, sifilis, vaginitis, urethritis pula ialah bawaan bakteria. Vaginitis, urethritis, pedicillosis dan juga scabies bawaan parasit, dan juga candidiasis merupakan penyakit daripada ulat. Okey. Selanjutnya kita beralih kepada punca yang akan menyebabkan penyakit-penyakit ini, HIV ataupun AIDS. Ia dapat dijangkiti melalui homoseksual, penggunaan dadah yang menyuntik iaitu IDU, iaitu secara perkongsian perlakuan heteroseksual, industri darah yang telah tercemar dengan penyakit ini, dan juga aktiviti seks yang dilakukan secara rambang. Jadi kebiasaannya penyakit HIV ataupun AIDS yang berlaku di Malaysia ini adalah disebabkan oleh penyuntik iaitu IDU yang berlaku hasil daripada perkongsian ataupun berlakunya perlakuan heteroseksual dalam kalangan masyarakat. Okay, yang keduanya gonorrhea yang merupakan jangkitan bakteria Neisseria gonorrhoeae, iaitu sejenis bakteria yang hidup dan mudah membiak dengan cepat di dalam saluran pembiakan ataupun akan seperti pangkal rahim dan juga tiub falopio bagi wanita dan juga saluran kencing bagi wanita dan juga lelaki. Yang ketiganya sifilis merupakan ataupun disebabkan oleh sejenis organisma berbentuk lingkaran yang dipanggil Treponema pallidum. Herpes disebabkan oleh virus simplex. Herpes iaitu sejenis virus yang menjangkiti mulut, kulit termasuklah organ pembiakan dan jangkitan beberapa jenis kuman. Yang keenam, pedicillosis. Ia berlaku adalah disebabkan oleh kutu pubis iaitu hama yang melekat pada pangkal bulu pubis. Yang seterusnya scabies, ia disebabkan oleh hama kecil iaitu dipanggil Sarcoptes scabies. Seterusnya Condylomata acuminata, ia disebabkan oleh beberapa jenis human papilloma virus iaitu HPV yang disebabkan sebagai HPV, terutamanya Okey, seterusnya Molluscum contagiosum berpunca daripada virus yang merebak melalui kulit ke kulit ataupun pakaian. Dan terakhirnya urethritis disebabkan oleh Chlamydia trachomonas dan juga Mycoplasma. Okey. Ini merupakan tanda-tanda setiap pada penyakit bawaan seks ini. Yang pertamanya gonorrhea, kita akan dapat melihat individu-individu yang jangkiti gonorrhea akan mendapat tanda seperti berikut, iaitu berasa sakit, pedih semasa membuang air kecil, sakit kerongkong dan terdapat lelehan daripada zakar, servik ataupun dubur, dan juga satu lagi sakit pada bahagian abdomen, muntah, demam dan juga head yang tidak tetap. Bagi herpes pula, individu itu akan mengalami demam dan juga kelenjar membengkak, gelembung-gelembung kecil berisi air dan juga berlakunya kudis pada bahagian peha, zakar, faras dan juga dubur. Okey, untuk AIDS pula berlakunya penurunan berat badan lebih tanpa sebab, demam berulang-ulang dan berpeluh pada waktu malam, berlakunya cirit-berit, bentuk batuk kering tanpa sebab, bintik-bintik putih atau lebam luar biasa pada lidah atau mulut, dan juga tompok-tompok atau benjol-benjol merah jambu atau ungu pada atau di bahagian bawah kulit, dalam mulut, hidung, kelopak mata ataupun rektum. Okey, seterusnya bagi Molluscum contagiosum akan berlakunya bengkak putih yang kecil dengan lekuk kecil di bahagian tengah. Bengkak kecil muncul dalam keadaan berkumpulan. Okey. Yang kelimanya vaginitis, akan berlakunya lelehan faras, rasa gatal dan sakit serta tidak selesa. Sifilis pula akan berlakunya ruam, luka serta sendi yang bengkak dan menyakitkan, kehilangan rambut dan juga selsema. Bagi scabies pula akan berlakunya ruam kudis terbentuk pada kulit di bahagian seluruh badan dan berwarna abu-abu. Bagi pedicillosis pula kulit, gatal-gatal di bahagian jangkiti. Untuk urethritis, individu itu akan sering membuang air kecil, terasa pedih semasa membuang air kecil dan juga keluar cecair seperti nanah daripada organ intim.
Dan yang terakhirnya, Condylomata acuminata akan berlakunya benjolan ataupun kutil pada bahagian kulit. Jadi seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan saya iaitu saudari Siti Najihah untuk menyambung pembentangan. Okey, seterusnya ialah bagi langkah-langkah pencegahan dan rawatannya. Okey, bagi penyakit herpes, ia perlulah menggunakan kondom dan sentiasa memastikan keadaan fizikal sentiasa sihat. Okey, bagi penyakit skabis pula, kita perlulah mencuci pakaian dengan menggunakan air panas dan menggunakan krim Pemberton sebanyak 5%. Bagi uretris pula, kita perlulah menjaga kebersihan organ intim dan menggunakan kondom. Seterusnya ialah molluscum contagiosum dengan bagi langkah pencegahan dan rawatannya ialah dengan menggunakan terapi laser. Seterusnya cryoterapi, scraping dan jangan menyentuh pada kulit penderita. Okay, bagi penyakit Condylomata acuminata ialah dengan menggunakan vaksinasi HPV yang dilakukan seksual. Seterusnya bagi gonoria, kita perlulah meminum air rebusan air sirih, daun pegaga, madu dan lidah buaya. Seterusnya bagi vaginitis, dengan menjaga kebersihan organ intim dan menggunakan kondom. Seterusnya ialah pediculosis, dengan menggunakan krim linden dan memastikan kebersihan organ intim dengan mencukur bulu. Dan yang terakhir sekali ialah penyakit sifilis, ialah dengan menggunakan diagnosis dan ujian darah. Okey, bagi penyakit HIV, jangan melakukan seks rambang terutamanya dengan individu yang mempunyai HIV positif. Sentiasa mengamalkan penggunaan kondom dan menggunakan krim dan gel pencegahan kehamilan. Seterusnya, kita perlulah mencuci tubuh dengan sabun dan air sebelum dan selepas persetubuhan dan membuang air kecil sebelum dan selepas persetubuhan. Okey, seterusnya ialah cara penyakit berjangkit. Okey, bagi HIV atau AIDS, ia melalui hubungan seks yang menggunakan jarum suntikan yang tercemar. Wanita yang memindah virus kepada bayinya ketika kehamilan dan homoseksual seks secara rambang. Okey, bagi gonoria pula, ia boleh berjangkit melalui sentuhan pada zakar, faraj, mulut atau dubur mereka yang menghadapinya. Ekulasi tidak perlu berlaku untuk bakteria ini dipindahkan atau dijangkitkan. Gonoria juga boleh dipindahkan dari ibu kepada bayi semasa proses melahirkan. Seterusnya ialah sifilis. Sifilis ni dia disebar melalui hubungan seks sama ada melalui vagina, dubur atau oral. Ia juga boleh disebar dari seseorang ibu kepada bayinya semasa kehamilan. Seterusnya ialah herpes. HSV jenis 1 ia disebarkan melalui perkongsian perkakas makanan dan bercium dengan mereka yang mengalami ulcer atau dikenali sebagai cold sore. Okay. Seterusnya bagi HSV jenis 2, ianya disebarkan melalui hubungan seks vagina, oral dan dubur. Okay. Seterusnya ialah bagi vaginitis, ia melalui hubungan seks. Okay. Bagi cara penyakit berjangkit bagi penyakit pediculosis, ia melalui orang yang dijangkiti, cadar, pakaian atau tempat duduk di tandas. Okay. Bagi skabis, dia melalui sentuhan fizikal, tidak semestinya melalui persetubuhan, malah dia juga boleh berjangkit melalui cadar dan pakaian. Okay. Bagi Condylomata acuminata, ia disebarkan melalui sentuhan kulit semasa melakukan seks melalui oral, vagina atau dubur. Bagi penyakit molluscum contagiosum, ia boleh berjangkit melalui sentuhan fizikal dan hubungan seks. Yang terakhir sekali ialah uretris. Ianya boleh berjangkit melalui pasangan seks. Okey, seterusnya kesan. Okey, kesan bagi HIV atau AIDS ni dia boleh menyebabkan kematian. Okey, bagi kesan gonoria pula,
bagi lelaki, dia akan menyebabkan kemandulan dan bagi perempuan, dia akan mengakibatkan penghalangan sebahagian atau sepenuhnya tiub falopio oleh tisu perut. Seterusnya bagi sifilis. Sifilis ni dia akan menyebabkan kerosakan pada otak dan ibu yang hamilkan dan menjangkiti bayinya dan menyebabkan kecacatan bayi yang teruk sejak lahir. Okay, bagi penyakit herpes, dia akan meninggikan risiko seseorang wanita untuk mendapat kanser cervix. Seterusnya bagi kesan penyakit vaginitis, dia terdapatnya lelehan pada faraj, rasa gatal dan sakit serta tidak selesa. Okay. Seterusnya kesan bagi pediculosis, dia akan menyebabkan gatal yang serius. Bagi penyakit skabis, dia akan menyebabkan terasa gatal di kawasan yang terdapatnya jangkitan skabis itu. Bagi penyakit condylomata acuminata, dia akan menyebabkan ketumbuhan pada faraj, rahim, sekitar dubur, zakar, kerenduk telur, mulut dan tekak. Bagi monaziosum, dia akan menyebabkan keradangan serta kerengsaan kulit dan boleh menjejaskan ke langkang kemaluan bahagian dalam peha. Okey, dan yang terakhir sekali ialah bagi uretris. Dia akan boleh menyebabkan dan membawa kepada penyakit pyelonephritis apamila yang mempunyai bakteria yang merebak ke buah pinggang. Seterusnya saya akan menunjukkan gambar-gambar penyakit berjangkit seks yang melalui seks rambang. Okey, yang pertama ini adalah penyakit HIV atau AIDS. Seterusnya ialah gonoria, ini bagi lelaki dan ini bagi perempuan. Okey, ini adalah penyakit sifilis, herpes dan vaginitis. Seterusnya ialah penyakit pediculosis. Di sebelahnya pula adalah penyakit skabis dan seterusnya ialah condylomata acuminata, molluscum contagiosum dan yang terakhir sekali ialah penyakit uretris. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudara Hakmal Alif. Okey, jadi baiklah. Seterusnya kita beralih kepada dari terakhir dalam pembentangan kita pada kali ini, iaitu isu-isu berkaitan penyakit berjangkit yang melibatkan seks rambang. Okey, jadi pertama kita dapat lihat bahawa antara isu yang terdapatnya virus HIV makin lemah, dan antara isu-isu lain memilih hidup bebas akhirnya kecundang pada HIV dan juga HIV tapi bahagia. Jadi daripada isu-isu yang ditunjukkan seperti tadi, jelaslah bahawa di Malaysia ini salah satu penyakit bawaan seks yang paling banyak dijangkiti oleh rakyat Malaysia ini adalah melibatkan HIV ataupun disebabkan lainnya sebagai AIDS. Ini kerana kita dapat lihatlah bahawa daripada sebab yang menyebabkan HIV juga bukan sahaja melibatkan seks rambang tapi juga boleh dijangkiti apabila seseorang itu terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadi kerana inilah penyakit HIV ataupun AIDS ini juga merupakan salah satu penyakit utama yang berlaku di negara. Sampai ke hari ini juga sesiapa yang dijangkiti AIDS masih tiada ubat untuk menyelamatkan mereka ataupun mengelakkan mereka supaya mereka sembuh daripada penyakit tersebut. Jadi kesimpulan kita dapat lihat bahawa kita sebagai seorang individu, tidak kiralah lelaki atau perempuan, perlu untuk sentiasa menjaga diri kita dan mengelakkan diri kita daripada terlibat ataupun dijangkiti mana-mana penyakit bawaan seks rambang ini. Kerana kita dapat lihat bahawa apabila dijangkiti penyakit-penyakit ini akan membawa satu kesan yang buruk kepada diri kita sendiri. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya akhiri dengan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.